Assalamualaikum, salam hormat. Bersua lagi menerusi Inklusif, saya Wan Syahrina dan malam ini saya bersama-sama Datuk Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Baik, difahamkan Datuk baru saja pulang dari lawatan kerja ke Pakistan. Ini sebahagian daripada usaha untuk memperkukuh dagangan pertanian kita dengan Pakistan. Jadi bagaimana ia boleh berlaku dan mengapa Pakistan, Datuk? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu daripada perancangan daripada Kementerian Perdagangan, Industri Perdagangan dan juga Komoditi adalah untuk mengembangkan pasaran agri-komoditi di luar negara. So, jadi ada beberapa negara yang telah kita kenal pasti untuk kita memperkembangkan market share kita dalam negara-negara ini. Negara-negara ini kita pilih ada negara-negara daripada Middle East, negara-negara Central Asia dan juga negara Timur. Dan negara-negara yang mempunyai population yang tinggi, big nation, ya. Macam India 1.4 billion, Pakistan 220 million, Bangladesh 180 million, and then Iran 90 million. So, jadi kita pergi ke negara-negara yang besar ini dan juga Saudi dan juga United Arab Emirates. So, jadi insya-Allah minggu depan ni saya akan pergi ke Mesir, Egypt dan juga ke Qatar, ya. So, jadi kenapa kita pilih negara ini termasuk Pakistan yang saya baru balik. Saya baru balik daripada Turki dan Pakistan sekali, ya. Jadi Pakistan punyai rakyat yang seramai 220 juta. So, ini satu angka yang sangat besar kalau banding kita Malaysia 32 juta saja. Jadi kita memilih negara-negara yang mempunyai population yang besar, satu. Yang keduanya negara-negara yang akan membangun. Ya? Jadi bila negara-negara dan negara yang mempunyai budaya dan cara makan yang sama dengan kita, yang menggunakan banyak minyak makan, masakan mereka dan sebagainya. Dan keempat juga ini ada negara-negara Asia yang seperti saya sebut dia nak membangun. Jadi kita percaya kalau kita meletakkan tapak kita di situ awal, maka kita akan membangun bersama-sama dan akan memperkukuhkan pasaran agri-komoditi kita, terutamanya sawit, minyak sawit di negara itu. Sebab itu tadi saya sebut negara-negara yang telah pergi adalah 10 negara insya-Allah yang telah kita pergi. Jadi kenapa kita boleh pilih Pakistan juga? Satu lagi perkara yang kita tertarik untuk pergi ke Pakistan kerana ketika ini FGV yang syarikat pasaran minyak sawit yang kerajaan punyai stake di situ telah ada dia punya refinery di situ dan sudah ada dia punya bunkers dekat situ di Port Qasim Authority, Port Qasim. Jadi Port Qasim ada satu kawasan yang sangat luas, saya ingat dia sebut dengan saya 15,000 hektar yang hendak dibangunkan sebagai satu port yang baru di negara Pakistan. Dan FGV telah bertapak di situ. Dan oleh kerana melihatkan bahawa polisi-polisi yang dilaksanakan oleh Pakistan sangat menarik, memberikan tax exemption untuk 10 tahun. Dan akan memberikan banyak-banyak insentif kepada pelabur-pelabur yang nak masuk dan memandangkan kita juga hendak memperkembangkan pasaran sawit kita. Kita bukan saja untuk membuat minyak masak refinery saja, memproses minyak masak, tetapi kita hendak juga ia membuat kerja-kerja downstream, hiliran, yang mana mengeluarkan barang-barang produk rumah yang bukan makanan, seperti sabun apa dan sebagainya. Jadi ini adalah potensial untuk kita mendapat pasaran dalam 220 juta manusia yang ada di Pakistan. Jadi marketnya besar. Dan satu lagi yang tertarik juga di situ, Port Qasim juga telah ada logistik dan juga infrastruktur yang sudah membuat laluan jalan, railroad dan sebagainya ke Central Asia. So, negara Central Asia ni adalah negara Uzbekistan, Turkistan, stan semua tu kat situ. Dan kita pun nak buka pasaran kita di situ. Jadi kerana itu kita panggil itu negara landlocked. Maknanya negara dia terletak dalam tengah-tengah lah, tidak ada lautan, tidak ada port. Jadi kita nak menggunakan Pakistan sebagai gateway ataupun hub yang mana akan menyalurkan kita punya produk melalui Pakistan ke negara-negara Central Asia. Walaupun profil pertanian mereka dengan kita berbeza, maksudnya mereka menanam perkara yang lain, mereka mengeksport perkara lain, mengimport perkara lain. Bagaimana? Ya, yang dalam Kementerian Agri-Komoditi ini adalah komoditi yang mereka tidak tanam. Contohnya sawit. Mereka cuba tapi oleh kerana cuaca dan sebagainya tidak sesuai, jadi mereka tidak mampu untuk menanam sawit dan sebagainya.
Satu lagi juga, saya bukan bawa sawit juga, saya bawa produk organisasi yang lain, iaitu timber, kayu kayan dan furniture, perabot dan juga rubber. So dari segi rubber juga, kita Malaysia ada sebuah negara yang amat terdepan dan maju dari segi membuat seismic bearing. Seismic bearing ni adalah satu alat dalam pembangunan infrastruktur untuk bangunan dan untuk jambatan. Ya. Ini khusus juga untuk negara-negara yang ada earthquake. Okey. Yang ada risiko gempa bumi. Gempa bumi ya. Jadi dengan seismic bearing ni alat ini, maka ianya akan dapat membalancekan, mengimbangkan agar bangunan tak mudah jatuh dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang baru yang kita juga bawa ke luar negara yang hendak membangun yang dalam pembinaan infrastruktur yang pesat. Okey. Bukan sekadar itu saja. Dalam laporan oleh media Pakistan memetik juga Datuk menyebut bahawa kita berhasrat untuk membawa masuk pekerja ladang dari sana. Dan Datuk dikatakan menyebut bahawa Malaysia boleh menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Ini termasuk juga kemudahan pendidikan dan juga asimilasi dalam masyarakat. Kalau boleh kita tahu lebih terperinci. Alhamdulillah ketika ini Pakistan tak ramai lagi yang datang ke dalam bidang peladangan. Jadi oleh kerana kita lihat sistem Pakistan untuk rekrut, mendapatkan pekerja asing, sistem dalaman mereka, dia punya satu sistem yang sangat transparan. Jadi sistem transparan ini akan memudahkan kita kerana Malaysia ini, I think seperti mungkin maklum juga, bahawa kita ada satu propaganda prejudis daripada negara barat tentang kita punya pekerja asing, forced labour dan sebagainya. Jadi sekiranya kita mengalihkan mengalihkan penumpuan kita bekalan pekerja daripada Bangladesh yang banyak dituduh sistemnya tidak telus, tidak transparan dan pekerja-pekerjanya kena dieksploit dan kena bayar duit banyak untuk datang ke Malaysia dan sebagainya. Maka kalau kita mengambil satu negara yang sistemnya lebih transparan, ia akan mengalihkan tuduhan-tuduhan ini dan meringankan lagi tuduhan-tuduhan ini bahawa kita memang bersungguh-sungguh nak memastikan bahawa sistem pengambilan kerja asing ini adalah sangat transparan dan tidak akan menyayangi sesiapa. Dan sebab itu selain daripada sistem yang mereka ada, kita juga menawarkan kerana dalam sektor peladangan ni, gaji walaupun kerajaan menetapkan gaji 1,500 gaji minimum, tapi selama ini peladangan telah menawarkan gaji di antara 2,000 to 2,500 dan memang seadanya begitu. Dan juga kita juga comply, kita juga mengikut syarat-syarat perumahan pekerja yang telah kerajaan telah gubal, Central Labour Quarters, yang mana ladang-ladang kita juga mengikut syarat-syarat itu. Dan juga kita lihat ada kes-kes yang mana kita dapat tuduhan daripada barat bahawa kita menggunakan kanak-kanak untuk bekerja di ladang. Jadi mereka ini adalah satu salah faham yang sangat-sangat merosakkan imej negara kita. Kerana mereka tidak faham budaya kerja negara kita dan bagaimana terletaknya ladang-ladang sawit ni, terutamanya di Sabah dan Sarawak, terletak di dalam pendalaman. Jadi kalau sebuah keluarga itu pendapatannya adalah bergantung kepada ladang sawit, makanya rumahnya di situ. Jadi bila rumah di situ, mak bapak buat kerja di ladang, anak-anak itulah playground dia, itulah tempat main dia. Jadi bila ada NGO atau satu individu yang mungkin iri hati dan cemburu dengan Malaysia ini, membuat satu aduan saja mengatakan bahawa ada child labour, dia kata, menggunakan labour kanak-kanak. Ini tak benar. Jadi saya memang mempertahankan ini kerana satu tuduhan yang tidak berasas, yang tidak adil bagi Malaysia. Jadi saya amat berusaha nak bertemu dengan CBP dipanggil. Custom Body Protection di Amerika yang mana menghalang ekspor sawit kita, barang sawit kita ke negara itu berdasarkan aduan-aduan seperti begini. Yang mana tidak ada verification, tidak ada siasatan, tidak ada perisikan dan sebagainya. Jadi ini memang satu perkara yang tidak adil lah yang diberikan tuduhan kepada sawit Malaysia itu. Tuduhan buruh paksa ini, Datuk juga merujuk kepada mereka yang tidak ada dokumen yang bekerja di ladang kita. Adakah Kementerian Alhamdulillah sekarang sistem kita ada satu sistem yang telah diamalkan, dilaksanakan 10 tahun dahulu, tapi sekarang telah diofficialkan, telah diformaliskan. So jadi sistem itu seperti saya sebut transparan juga. Jadi kalau elok kita sistem kita transparan, sistem negara yang buruh datang daripada sourcing country juga mesti transparan. Jadi dia punya supply chain tu nampak semua
kemas dan tidak ada penyelewengan dan sebagainya. Sebagai bukti menunjukkan bahawa sistem kita mengambil pekerja asing adalah sangat telus dan tidak ada menipu, tidak ada mengambil kesempatan dan menganiaya pekerja-pekerja asing. Baik, satu lagi isu yang merundungi komoditi kita terutamanya sawit adalah berkenaan dengan diskriminasi oleh negara EU sebelum ini, dan kita tahu seriusnya kementerian juga telah difailkan dispute settlement, tapi statusnya bagaimana sekarang? InsyaAllah pendengarannya akan diadakan pada 10 Mei akan datang. Ini pendengaran ketiga yang mana kita telah failkan kerana mereka menuduh produk sawit kita, biodiesel kita mengamalkan forced labour dan perkara-perkara yang mereka kata tak bertepatan dengan undang-undang dan sebagainya. Jadi ini memang kita dah masukkan kita punya representation, cakap sudah hantar. Jadi 10 bulan nanti Mei akan mula penghujahan dari dua pihak. Dan ini akan berlangsung sampai 18 Mei. 18 Mei. Baik, dan kita harapkan kita akan mendengar berita yang lebih baik dari ini. Dan kalau kita bercakap tentang masalah kekurangan tenaga kerja perladangan di negara kita, ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa industri sawit kita mengalami kerugian tahun lepas kerana tidak cukup pekerja untuk mengutip buah tandan kelapa sawit. Industri sawit tak rugi. Harga sawit naik, jadi tak rugi. Cuma bila kekurangan pekerja ni, maka ianya mengurangkan hasil. Sepatutnya kita boleh buat jauh lebih hebat daripada tahun lepas 21. Daripada tahun 2020 kita hanya mendapat dalam 150 bilion, 56 bilion, tapi tahun 2021 104 bilion. Itu meningkat hampir 50%. Jadi sekiranya kalau kita dapat buruh asing ketika pandemik itu, kita akan dapat actually lagi lebih 20 bilion lagi sebenarnya. So jadi oleh sebab tidak ada pekerja ketika itu, maka tidak ada orang yang nak menuai. Kerja-kerja yang masalahnya kerja menuai, kerja berat sikit, dan kita memerlukan warga asing atau pekerja asing untuk datang kerana orang Malaysia tak mau buat kerja-kerja berat ni. Tapi namun demikian, kita juga telah berusaha untuk ke arah teknologi baru, mechanization, yang mana kita telah ada satu badan bernama Markop, satu jawatankuasa yang sedang melihat cadangan-cadangan automation yang boleh digunakan dalam ladang sawit kita. Jadi tahun ini kita tidak akan berdepan dengan cabaran yang sama? Untuk pekerja asing. Jadi insya-Allah kita dah buka hari 28 Februari. Sekarang dalam ada proses, ada sedikit masalah sikit pasal masih teething problem orang cakap kan. So jadi tapi dah diluluskan sebanyak 500,000 setakat ini, bukan pekerja peladang je pada seluruhannya, tapi pekerja peladang dalam 5,000 dan dalam proses untuk pengambilan dah. So jadi oleh kerana saya itu, sebab tu saya positif, optimis, apabila pekerja sudah masuk maka ladang-ladang akan dapat itu. Jadi production kita lagi insya-Allah akan lagi meningkat. Akan berjalan seperti biasa sebelum ini. Okey, baik, Datuk, alang-alang Datuk di sini kan, saya tidak boleh mengelak untuk memikirkan tentang Datuk sebagai seorang menteri wanita yang prominent, bercakap tentang komoditi, tentang hasil negara, tentang pelaburan antarabangsa dan sebagainya. Dan kalau kita boleh sentuh sedikit tentang ini, potensi pemimpin politik wanita di negara ini. Datuk juga ialah Presiden Majlis Pemimpin Politik Wanita Malaysia Commonwealth. Jadi bagaimana Datuk melihat potensi pemimpin politik wanita kita, dan bukan sekadar dianggap sebagai sidekick saja? Ketika ini representation wanita dalam negara, dalam kabinet dan juga dalam peringkat pimpinan negara amat rendah. Kalau kita bandingkan dengan target kita 30%, kita hanya ada 5 menteri saja dalam satu kabinet, yang itu sepatutnya ada 9 ataupun 10. Jadi kita amat berharap, kerana ianya tergantung pada parti-parti politik yang harus memberi laluan kepada wanita. Jadi orang perempuan hanya perlukan opportunities, peluang yang adil, itu saja. Kerana mereka juga berkaliber, berkeupayaan, berkebolehan. Jadi peluang itu nampaknya tidak ada untuk orang perempuan, kerana bila dalam struktur politik selalunya didominasi oleh orang lelaki. Jadi oleh kerana itu, untuk mendapatkan lebih banyak lagi wanita untuk duduk dalam kedudukan, maka wanita dalam parti-parti politik harus mengangkat diri mereka untuk duduk dalam position jawatan-jawatan mainstream. Maknanya bukan sayap, mainstream. Maknanya jadi presiden ke, jadi timbalan presiden ke, naik presiden. Jadi kalau mereka memegang jawatan-jawatan macam itu, mereka boleh buat keputusan. Jadi bila keputusan mereka harus memikirkan tentang pelibatan wanita. So, jadi itu yang kita perlukan sebenarnya. Selagi wanita tidak
menunjukkan diri dalam arena politik, mungkin jawatan-jawatan yang penting, maka agak susah sikit untuk wanita kita untuk menaikkan kota atau menaikkan representation wanita yang kita harap 30% sekurang-kurangnya. Okey, cabarannya apa, Datuk, untuk sampai ke tahap itu? Datuk kata potensinya ada, tetapi parti-parti juga memberikan peluang. Tapi mengapa kita tidak melihat dia? Okey, yang pertamanya adalah of course politik ni dia competition. Persaingan tu agak sengit di dalam parti. Dan keduanya wanita sendiri kadang-kadang tidak mahu bersaing dengan mereka sedangkan mereka berkebolehan. Okey. Dan yang ketiganya mungkin numbers orang lelaki lebih banyak daripada orang perempuan dalam politik. Jadi sudah tiba masanya parti politik kena mengiktiraf kebolehan orang perempuan dan meletakkan mereka di jawatan-jawatan yang lebih strategik, yang lebih tinggi agar mereka menjadi kumpulan membuat keputusan. Dan dengan itu barulah boleh orang perempuan boleh naik untuk kita boleh capai 30%. Walaupun baru kebelakangan ini sudah lihat ada parti-parti politik yang meletakkan ramai wanita sebagai calon. Tapi kedudukan calon itu dia mungkin boleh menang. Tapi bila meletakkan mereka di dalam exco negeri ke kabinet federal ke amat kurang. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami menerusi inklusif malam ini menyentuh tentang pelbagai perkara juga sebenarnya dan harapkan apa yang kita dapat konklusikan daripada pertemuan kita malam ini membawa hasil yang baik juga untuk Malaysia sepanjang tahun ini. Terima kasih Datuk Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan Padangan dan Komoditi. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.